Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini, malam Rabu 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 30 November 2021 Masih, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majlis ilmu ini ada manfaat untuk kita menjadi satu wasilah. Kita memohon kepada Allah SWT agar dikekalkan kita dalam pemeliharaannya, dikurniakan kesihatan dan keafiatan, untuk kita, isteri, anak-anak kita, dan dilindungi sekalian kita ini, semuanya, dari bala bencana, musibah, fitnah hidup dan mati, fitnah akhir zaman dan segala wabak, penyakit terutama wabak COVID-19, insyaAllah dengan berkat kemuliaan penuh kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini kita akan membicarakan dalam kuliah maya kita kali ini berkenaan dengan isi kandungan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai pada malam ini hadis yang ke-27, dalam buku Musnad 64, iaitu tajuknya Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda, beliau daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ini Abu Hurairah ni kita dah uraikan sebelum ni, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih,
sebanyak 6,000 kesemuanya. Nama beliau ialah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak terdirinya hari kiamat itu, ataupun di sini terjemah tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terdiri hari kiamat, tidak akan berdiri hari kiamat itu, as-sa'ah. Sebab apa dia panggil la taqum? Sebab hari as-sa'ah itu salah satu nama untuk al-qiyamah. Qiyamah itu daripada perkataan qama yaqum, itu hari manusia semua ni dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka diguna perkataan ini, la taqumus sa'ah, hari kiamat itu tidak akan terdiri, hari kiamat itu tidak akan berlaku, hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ya, itu maksud Nabi SAW menggunakan perkataan taqum. La taqumus sa'atu, tidak berlaku, tidak akan berdiri, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta ta'uda ardul arabi, sehinggalah kembali bumi Arab itu. Sehingga kembali bumi Arab itu. Apa makna Nabi kata ta'uda, hatta ta'uda, sehingga kembali. Ada ya'udu, ada ya'udu ni kembali. Maknanya bumi Arab ini satu ketika sebelum, pada waktu tu dulu, akan jadi seperti mana yang akan berlaku satu masa nanti di akhir zaman. Pada akhir zaman, suatu dia guna perkataan ta'ul. Pada zaman Nabi, bumi Arab adalah bumi, kebanyakan bumi Arab ni adalah bumi yang bersifat gurun. Iklimnya adalah gurun, iklimnya adalah iklim Sahara, panas dan kering sepanjang tahun. Dan taburan hujan di bumi Arab, di semenanjung Arab ini sedikit, sangat sedikit, melainkan di beberapa tempat sahaja. Antaranya di bumi Yaman. Di bumi Yaman taburan hujannya agak banyak berbanding di tempat-tempat lain di semenanjung tanah Arab. Sebahagian sebabnya ialah kerana kedudukan geografi bumi Yaman itu yang bergunung gadang, yang tinggi, yang membolehkan bumi Yaman ini menerima taburan hujan yang lebih berbanding tempat-tempat lain di semenanjung tanah Arab. Itu dia. Jadi yang ini, tentang perkara ini kita boleh lihat penjelasan lanjut dalam buku-buku ilmu geografi ataupun ilmu alam. Kenapa bumi Yaman ini lebih lembap dan lebih subur berbanding dengan tempat-tempat lain di semenanjung tanah Arab yang tandus. Tetapi pada satu ketika dahulu, lama dahulu, bumi Arab ini bumi yang subur. Buktinya kerana tamadun terawal dalam manusia ada yang berada di semenanjung tanah Arab. Contohnya kawasan Al-Ahqaf, bumi yang didiami oleh kaum Ad, yang diutuskan kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Buminya subur. Kawasan yang diduduki oleh kaum Samud, yang diutuskan kepada mereka Nabi Saleh alaihissalam, juga kawasan itu subur. Tapi kerana mereka mengingkari agama Allah, mereka menyembah berhala, mereka menolak seruan yang dibawa oleh nabi-nabi mereka,
maka Allah Ta'ala turunkan bala pada mereka, mereka dihapuskan dari muka bumi, dan bumi yang mereka duduki menjadi bumi yang tandus dan gersang. Jadi begitulah keadaannya di semenanjung tanah Arab bertahun-tahun, beratus ribu tahun. Keadaannya termasuk lebih-lebih lagi di bumi Mekah yang memang tak ada apa-apa pun hidupan yang tumbuh di situ. Sehinggalah pada akhir-akhir ini, di mana kalau kita lihat perkembangan terkini pun, salji pun dah turun di semenanjung tanah Arab. Bukan saja hujan lebat yang turun pada bila-bila masa, tetapi salji pun turun di semenanjung tanah Arab. Tak mustahil satu masa nanti di kota Mekah dan kota Madinah akan turunnya salji. Sebab ini dah disebut oleh Nabi SAW, hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara, sehinggalah bumi Arab ini kembali murujan, menjadi lembah yang subur, wa anhara, dan wujudnya sungai-sungai yang kita lihat. Memang kita ada lihat dalam video yang tular, wujudnya sungai-sungai di semenanjung tanah Arab. Air yang seperti air sungai Nil yang mengalir di semenanjung tanah Arab ni menjadi satu yang menggemparkan. Maka kita dengarlah mereka mengatakan subhanallah, subhanallah, masya-Allah, masya-Allah. Tapi mereka lupa mengkaji ini sebenarnya adalah tanda-tanda hampirnya kiamat. Maknanya mereka semua tanda-tanda kiamat itu semakin hampir, hanya menunggu tanda-tanda yang besar saja. Wallahu a'lam. Ini itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, akhrajahu Imam Muslim fi sahihi. Baik, kita lihat apa keterangan yang ditulis oleh almarhum pengarang kitab ini. Keterangan, sekarang kita telah mula menyaksikan kebenaran sabdaan junjungan kita ini. Kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kontang, tapi sekarang telah mula menghijau dan ditemui rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Contohnya padang Arafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah yang dahulunya hanya dikenali sebagai padang yang tandus dan tidak ada pohon kayu. Sekarang ini padang Arafah dipenuhi pohon-pohon kayu sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Ini dia tuan-tuan. Ini yang berlaku pada Arafah. Kalau kita lihat orang-orang yang sahabat-sahabat yang telah pergi mengerjakan ibadah haji, mereka berwukuf di padang Arafah. Padang Arafah itu penuh dengan pokok-pokok. Sedangkan apa yang saya pernah lalui di 40 tahun, hampir 40 tahun dahulu, padang Arafah itu memang di padang yang padang rata, padang pasir rata yang tak ada apa pun, hanya batu-batu kerikil saja. Dan itulah kata ulama-ulama dahulu adalah gambaran padang mahsyar. Padang mahsyar yang kita akan lihat nanti pada hari kiamat, itulah gambarannya yang kita lihat di padang Arafah. Tapi keadaan ini sudah tidak dapat dilihat, sebab di padang Arafah itu dah berpenuh dengan pokok-pokok, segala pokok yang ada, cuma unta rimba tak ada. Pokok-pokok banyak. Maka kata pengarang kitab ini, almarhum pengarang kitab ini, keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang, namun ia mengurangkan gambaran suasana padang mahsyar, tempat berhimpunnya seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, yang merupakan tujuan utama dan pelajaran penting yang diambil dari suasana wukuf jemaah haji di padang Arafah pada setiap 9 Zulhijjah tahun Hijriyah. Begitu jadi macam golongan yang dulu-dulu yang saya pun pernah sekali berada pada hampir 40 tahun dahulu, pada tahun 1403 Hijriah kalau tak salah saya, 40 tahun dahulu, 40 tahun Hijrah yang dahulu. Memang padang Arafah itu adalah gambaran padang mahsyar.
Jadi apa yang disebutkan Nabi SAW inilah yang berlaku. Tanah Arab pun dah jadi tanah yang lumayan subur. Dikatakan banyak kawasan-kawasan di Arab Saudi menjadi diairi untuk menjadi kebun-kebun, menjadi kawasan tanaman-tanaman yang subur. Dan keadaan itu mewujudkan fenomena-fenomena alam yang sebelum ini tiada kelihatan di tanah Arab ataupun di semenanjung Arab ini, seperti wujudnya hujan pada waktu-waktu, pada sepanjang tahun, pada waktu-waktunya, dan juga wujudnya hingga turun salji. Maka ini menunjukkan bahawa hari kiamat itu semakin menghampiri kita. Cuma tinggal tanda-tanda yang besar saja yang belum kelihatan. Jadi itulah apa yang Nabi SAW sebut tentang salah satu tanda hampir di hari kiamat. Itu bumi Arab itu akan jadi subur, akan wujudnya sungai-sungai, dan kebun kurma pun jadi sangat-sangat luas. Dikatakan kebun kurma di Saudi beribu-ribu hektar sekarang, kalau berbanding dengan pada waktu-waktu dahulu di mana kebun kurma ni hanya ada di kawasan-kawasan oasis ataupun wadi. Tetapi kan sekarang ni oleh kerana permintaan terhadap kurma yang sangat tinggi setiap tahun, terutamanya pada bulan Ramadan, maka mereka di sana mewujudkan kebun kurma yang beribu-ribu hektar luasnya. Jadi bumi Arab itu menjadi bumi yang subur dengan tanaman. Jadi ini juga salah satu daripada tanda-tanda hampirnya hari kiamatnya. Jadi itulah dia sedikit kupasan daripada hadis ke-27 yang kita baca dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ni. InsyaAllah pada kuliah kita yang seterusnya kita akan sambung dengan hadis yang ke-28, iaitu tajuknya ujian dahsyat terhadap iman ni. InsyaAllah kita akan uraikan pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran dan iktibar untuk kita semua dalam kehidupan dunia sementara ini, dan mudah-mudahan kehidupan kita dari pengajaran yang kita dapat dalam hadis ini menjadi panduan kepada kita, kepada isteri kita, kepada anak kita, untuk membuat persediaan bekal amalan sebelum kita bertemu Allah SWT di padang mahsyar pada hari kiamat ini, pada hari kiamat nanti. Dan kalau ada apa-apa yang sampai ini yang mungkin kurang tepat ataupun kurang kena bahasanya, kurang cantik susun katanya, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita pada kuliah kita akan datang. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh kuliah kita kali ini dengan tasbih Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bi hadzal umma tafalla barika fil ma'sum. Allahumma innal kafirin wa qur'ana wa na'udzuka min shururihim. Allahumma badid syamlahum wa farik jamahum wa shattit kalimat wa zazil adam sallallahu kilabi ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma munzil kitab wa ya mujassam wa zaman azab hizib muslimin fi nusrahum rahim. Rabbana zaina mawzuna fama ya akramakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa majlis Allahumma irfa'na al-bala wal waba wa zabir syukurna wal wala wal minna kama zalamina wa batana bil hadza khasara sayyidina amma bi fadlika wa judika wa karamika wa karam nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal barsali wa juzam misli asqam ya arhamar rahimin. Rabbana zaina mawzuna fama ya akramakum rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا بسلام علمنا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة بشر الأنبياء آخر البراء إنك السميع العليم. فإلا ما لا يتذمر لنا فيها صبر ولا يتتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم وإنا منكم تقبل كريم بلا توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.